ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا في فلسطين وسلم إخواننا في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji-pujian itu khusus untuk Allah, Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in, dan hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in,
Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kesemuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, ya Allah, yang Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami sekalian, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar ayat-ayat-Mu, nasihat-nasihat agama, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian-pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ya Allah, jadikanlah kami sekalian ini ahli Al-Quran, ahlullah wa khassatuh, ahli Allah dan orang khas Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur dengan izin, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ini. Dan kita doakan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kita duduk di sini dalam majlis ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara seseorang itu akan diberi pahala amalannya. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, berniat. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, berterusan. Ilmu, kenapa kita berada dalam majlis ini. Niat, kenapa kita berada dalam majlis ini. Ikhlas, bukan kerana manusia ataupun riak ataupun seumpamanya. Yang kelima, bersabar. Yang keempat, bersabar dalam berada dalam majlis begini ataupun dalam melakukan apa-apa amal. Disebut dalam tafsir Qurtubi, pasal 4 syarat ini untuk memastikan seseorang itu amal dia diberi ganjaran dan amal dia amal soleh. Boleh lihat pada tafsir ayat terakhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Qurtubi menjelaskan 4 syarat itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya nak bicarakan satu tajuk mengenai gelaran. Orang suka gelaran ni. Dapat datuk, dapat Tan Sri, dapat ustaz, dapat doktor dan seumpamanya. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala dia juga mengambil berat tentang gelaran ni. Maknanya gelaran ni penting. Kalau gelaran kita Muslim, mukmin, susah masalah. Tapi kalau gelaran kita munafik, tak selesai. Menjadi satu sebab kita masuk neraka dan tak lepas nak masuk syurga. Ataupun gelaran kita fasik, kan? Fasik ni hak rosak. Rosak sebab apa? Dia tak ikut perintah. Hati dia tak nak masalah, hati dia jujur, tapi tak nak buat perintah Allah. Nak bangun mari sembahyang subuh pun berat, tak nak bangun, sembahyang ikut-ikut je. Pukul 8 nak sembahyang subuh, dia sembahyang subuh pukul 8. Ni hak tak berapa baik, kan? Orang buat Ramadan, Allah beri Ramadan keistimewaan, dia pilih bisnes dengan lupanya Ramadan,
kan. 10 terakhir Ramadan Allah beri kelebihan-kelebihannya. Nabi SAW bersusah payah pada akhir-akhir Ramadan dengan tinggal tempat tidur bersama isteri, doa i'tikaf, dan juga tahan perasaan malas dia demi mencapai gelaran-gelaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat begini menjadi kepentingan kepada kita. Jadi kita yang hadir pada pagi ini, termasuk saya, pastikan gelaran-gelaran ini kita ada. Sama ada kita ini gelaran yang terbaik. Maknanya kalau munafik ni, gelaran munafik ni dia tak sama luar dengan dalam. Dalam dia kufur, ingkar, luar dia okey. Jadi biasanya kita ini terkeluarlah daripada sifat-sifat ni. Cuma yang kita nak bincang pagi ni ialah gelaran yang selamat, iaitu firman Allah dalam surah At-Taubah, ayat 112, ayat 112. Allah memberi gelaran yang selamat dengan gelaran al-mu'minin. Gelaran al-mu'minin. Mu'minin ialah kalimah yang berasal daripada iman, daripada aman. Kan, aman daripada amina ya'manu aman. Makna selamatlah. Tapi kalau iman, dia lain sikit, dia punya power dia. Mukmin ini bukan daripada aman, mukmin daripada iman. Mukmin ini datang daripada kata iman. Iman ialah sesuatu yang dipercayai oleh seseorang itu, lalu diikut segala kepercayaannya, melakukan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Setelah mana kita melakukan segala perintah, meninggalkan segala larangan Allah, maka status iman kita sempurna. Kemudian iman ini perlu dijaga. Dan iman ini, bila seseorang itu baik hidupnya dalam keadaan keimanan, maka dia digelar mukmin. Dia digelar mukmin. Apa makna mukmin? Orang yang aman, satu. Yang kedua, orang yang tak suka kalau orang lain tak aman. Tengok, mukmin ni tak? Orang yang aman, dia tidak ada masalah dalam hidup dia. Dua keadaan. Ada masalah dalam hidup, tak ada masalah dalam hidup. Kita kan, kalau saya tanya siapa yang hadir ni, tak ada orang tak ada masalah. Tapi masalah tu bukan dalam diri dia, masalah di sekeliling dia. Lain tu. Kalau masalah dalam diri dia, tak boleh nak gerak, terikat dengan masalah. Tapi kalau masalah anak, bukan masalah dia, masalah anak. Masalah isteri, bukan masalah dia, masalah isteri. Masalah masyarakat, bukan masalah dia, masalah masyarakat. Masalah kawan, bukan masalah dia, masalah kawan. Jangan dia bebankan masalah-masalah ini di atas kepala dia. Yang dia tak ada masalah, dia mukmin. Kan? Lepas tu nak macam mana, Ustaz? Biarlah duduk kat situ. Biarlah duduk masalah dengan kawan tu. Biarlah duduk dengan anak. Lepas tu engkau penyelesaian masalah sebab engkau mukmin. Engkau seorang mukmin ialah mencari masalah dan sesat masalah. Engkau tak ada masalah. Nampak tak? Oh, payah nak faham. Nah. Baik. Kalau saya malah mari masjid. Nah, malah mari masjid rasa. Itu masalah siapa? Masalah diri. Orang mukmin dia tak malah. Nak gelar mukmin tu sifat malah tak ada dalam diri dia. Sebab dia dah percaya dengan Allah. Allah kata, buat kerja, wa qul i'malu.
Buat kamu semua. Fasayarallahu amalakum. Allah akan menilai kerja-kerja kamu, wa rasuluhu, dan Rasul akan menilai kerja-kerja kamu, wal mu'minun, sesama kamu akan menilai status kamu orang mukmin. Buat kerja. Kalau malah tu ada masalah, bukan maknanya sifat mukmin kita tu tak berapa sempurna. Tak malah pada saya pun gitu juga, ada juga malah lah. Jangan buat. Kalau betul-betul mukmin, sifat-sifat yang tidak ada dalam diri, yang tidak baik itu tak ada, nak buat. Tengok Nabi berjuang habis-habisan. Nah, baik. Sekarang ni dalam surah At-Taubah ayat 112 ni, Allah Subhanahu wa taala dia kata dalam akhir sekali dia kata wabasyiril mu'minin. Basyir. Basyir ini ayat perintah, doa, ingatan, jaminan kepada orang mukmin. Basyir. Apa makna basyir? Orang yang berjaya kita kata basyir. Orang yang dapat apa yang dia nak kita panggil basyir. Beritahu dia secara gembira. Beritahu secara gembira. Basyir. Basyir dia berasal daripada bashar. Bashar ni manusia. Basharun ialah manusia yang dicipta Allah dan dia menjadi manusia. Kemanusiaan dia tu ada. Dia panggil bashar. Maka basyir, berilah khabar gembira dengan kemanusiaan yang dia perolehi. Kita ni kalau benar-benar manusia, kan, kita tak derhaka pada Allah. Sebab manusia yang Allah cipta ini untuk taat pada Allah. Tapi yang menjadi masalahnya kita tidak kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dua sifat, basyiran wa nadhiran. Basyir ini ialah seorang yang membawa berita gembira, dikaitkan dengan kemanusiaan itu sendiri. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajak orang ramai kembali kepada fitrah, kepada manusia. Nadhir ialah seorang yang memberi peringatan bahawa kamu ini terpesong daripada jalan yang Allah nak, dan kamu terpesong daripada jalan kemanusiaan yang Allah cipta. Ingat, semasa kita dicipta, arwah-arwah dikeluarkan daripada Adam alaihissalam, daripada sulbi Adam, dan berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah kamu ini aku ini Tuhan kamu? Mereka mengatakan benar, kami bersetuju dan kami bersyahadah. Nampak tak? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tu menjadi basyir, menjadi manusia yang sebenar, Nabi bawa berita gembira, sesungguhnya kamu akan memperolehi syurga. Kamu akan memperolehi syurga. Tapi kalau kamu terpesong daripada jalan kemanusiaan kamu, ketaatan kamu, kamu akan diberi inzar. Inzar itu adalah satu peringatan supaya jangan teruskan jalan yang salah itu dan kembalilah kepada jalan basyariah, kemanusiaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beri berita gembira dengan sebut wabasyir, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah khabar gembira al-mu'minin, akan orang-orang mukmin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ni sebelum menyebut wabasyir al-mu'minin, ada satu Allah sebut at-taibun. Satu. Yang kedua al-abidun. Panjang sangat tu. Al-abidun. Yang ketiga al-hamidun. Yang keempat as-saihun. Yang kelima ar-raqi'un. Yang keenam as-sajidun. Yang ketujuh
al-amiruna bil ma'ruf. Yang ke-8, wan nahuna 'anil munkar. Yang ke-9, wal hafizuna li hududillah. 9 perkara disebut, baru sebut wabashiril mu'minin. Kata Qurtubi, ayat ni adalah kaitan dengan ayat sebelum ni, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Sesungguhnya Allah membeli di kalangan orang mukmin itu diri mereka, harta mereka, dengan sesungguhnya bagi mereka al-jannah, syurga. Yuqatiluna fi sabilillah. Kenapa syurga? Mereka ini berjuang, berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka mampu mencapai kemenangan. Wa yuqtalun, atau mereka gagal dibunuh. Wa'dan alaihi haqqa, satu janji baik daripada Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran ini. Fit Taurat, dalam kitab Taurat, wal Injil, dalam kitab Injil, wal Quran, dalam kitab Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapakah lebih setia janji daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum, maka berilah kabar gembira wahai sekalian mukmin dengan satu perjanjian kamu ini yang kamu buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah merupakan satu kemenangan yang besar. Ni bab Palestin hari ni. Ni bab Mesir hari ni. Ni kematian-kematian berlaku di Suria. Perjuangan sama ada mereka menang kata Allah ataupun mereka dikalahkan, tetap mereka memiliki syurga. Tetap mereka memiliki syurga. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bih, maka gembiralah kamu dan buatlah kamu kegembiraan kerana kamu telah buat satu perjanjian yang cukup sempurna dengan Allah, berjuang. Kita ni macam mana tuan-tuan? Kita tak ada jihad. Allah sebut jihad, kena pergi perang ke? Inilah keselesaan sedikit kepada kita yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 12. Ayat 112. Kalau ayat 111 menceritakan, Allah kata innallaha ashtara, Allah beli orang mukmin ni, beli untuk menjaga agama dia. Orang Palestin yang mati, Allah beli diri dia untuk diberi syurga di suatu hari nanti. Bayaran ialah syurga. Subhanallah. Beruntung orang-orang yang duduk medan perang. Mati ustaz, beli kerana mati. Yalah, kita tak pergi jual pun mati ke? Bukan tak mati kita. Kita kau dekat ni, hamba dah 50 dah. Rasa muda lagi, tapi tengok anak dah tua dah. Nah, kita tu tak rasa tua, rasa muda sama. Padahal nak masuk asar dah. Zuhur dah 10 tahun. Okay. Maknanya kita ni tuan-tuan, ada, cuba lihat tak, waktu-waktu ni, satu hari dia mula dengan subuh. Subuh mak cakap lah dah, subuh tu nak sapa Zuhur tu 40 tahun lah umur kita. Sapa Zuhur umur 40, tak ingat lagi Zuhur pun. Nah, daripada Zuhur nak pergi asar, kan, pergi masuk asar pun tak ingat lagi ke sembahyang. Daripada asar nak maghrib tu berapa tahun? Maknanya daripada asar maghrib tu, maknanya sebelum mati, dekat benar dah tu. Tuan-tuan cuba tengok umur kita. Kalau bawah pada 40 tu tak masuk Zuhur lagi, tak masuk 40 lagi, itu tak masuk Zuhur lagi lah umur kita. Kalau 40 ke 50 tu kira antara Zuhur dengan asar. Kalau 50 ke 60 tu asar dengan maghrib. Bila masuk maghrib tak ada peluang lah hari tu. Nah, masuk maghrib hari ni tak ada dah. Hari lain pula dikira dalam kalender Islam. Kita pun dah mati, tak ada apa. Tapi ada lagi isyak. Masuk maghrib, semaghrib isyak.
Isyak adalah apa makna isyak? Isyak ialah satu kehidupan yang sebenar. Orang yang tak sembahyang isyak tak hidup dah. Dalam satu hadis sebut tak akan tidur, tak akan lenyap tidur orang yang tak sembahyang isyak. Dia nak tidur. Ni orang Islam, orang mukmin, dia nak tidur, dia tak sembahyang isyak. Tak selesa tidur, tak lena tidur. Tu ingat, kalau tak sembahyang tu lagi teruk. Hak sembahyang ni, kalau dia lewat sembahyang, dia nak sembahyang lewat, dia tak lena tidur. Nak tidur sedap, aku tak sembahyang isyak lagi, tak sembahyang isyak lagi. Jadi sebaik-baiknya kena sembahyang isyak dulu sebelum tidur. Ada juga orang dia nak sembahyang isyak kau lewat sikit, nak main tahajud kat dia. Kalau macam mana? Mana terlepas, mana sedap tidur sangat. Tak lena tidur. Cuba nilai, cuba kita tidur selepas sembahyang isyak dengan tidur sebelum sembahyang isyak. Ni orang yang jaga sembahyang. Tak sama keselesaan tidur. Muslimin muslimat sekalian, tadi cerita pasal orang jihad. Kita hak tak jihad ni macam mana? Kalau di Palestin Allah dah beli dah. Di Suria hak mati-mati Allah beli dah. Apa dia ganjaran kepada mereka? Bi anna lahumu al-jannah. Sesungguhnya confirm kepada mereka ini syurga. Bi anna ni satu kata-kata yang tiada lagi rasa curiga ataupun syak dalam keputusan Allah. Allah kata aku beli mereka secara sungguh-sungguhnya syurga. Kita hak tak pergi jihad ni dalam ayat 112 Allah Subhanahu wa taala kata wa basyiril mu'minina alladhina lam yuqatiluna fi sabilillah wa lam yaqtulu wa lam yuqtalun. Berilah khabar gembira kepada orang mukmin yang tidak ada kesempatan untuk berjuang. Mereka juga akan diberi syurga seperti mereka. Dengan syarat, ni syarat ada 8. 9 ke? 9 tadi tak? 9 syarat tadi. Kita tengok. Pertama, kita pergi jual ni, kita kena ada dapat satu, iaitu at-taibu. Seorang yang bertaubat. Istighfar. Sentiasa istighfar. Istighfar, taubat apa beza? Dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wahai sekalian kamu orang Islam, kata Allah, berlomba-lombalah kamu, bermusaraahlah kamu ila maghfiratin, untuk mendapat hasil taubat. Maghfirah ni hasil taubat. Bila kita bertaubat, Allah maaf kita dapat maghfirah. Untuk nak mendapat keampunan Allah, kena bertaubat dan kena istighfar, dan hasilnya Allah kata dapat keampunan. Untuk mendapat keampunan ini Allah sebut sari'un, hendaklah kamu berlomba-lomba. Macam kita nak mari sini semua sekali ni usaha malas yang qiyamul lail semua sekali. Ini satu musaraah dia panggil, berlomba-lomba untuk dapat keampunan. Jadi kalau kita dapat keampunan, kita seorang yang at-taibun. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah kita semua orang yang bertaubat. Satu, kalau kita ada yang ni sentiasa bertaubat, mana kita free daripada dosa. Bila free, syarat pertama untuk ke syurga Allah dapat. Kan? Syarat kedua al-abidun. Al-abid, kata ulama, abid ni ahli ibadat. Kalau abdun, hamba. Abid, orang hamba yang buat ibadat, buat kerja. Abid. Dia ada dua abid ni. Abid yang buat amal tetapi tak ada ilmu. Hak ni markah tak banyak, tuan-tuan. Markah tak banyak. Kalau tercabar sikit, lepas kerja tu. Sebab itulah saya setuju dengan, bukan setujulah, maknanya seronok sangat apa disebut oleh Qurtubi dalam mentafsirkan ayat yang terakhir surah Kahfi. Dia kata syarat pertama nak dapat amal itu amal soleh, mesti berilmu. Kalau abid dia buat ibadat tak tahu, ikut-ikut je, kan? Orang mari masjid, esok tak mari, apa tak mari, tak ada kawan aja, tak ada kawan aja, tak boleh mari dah. Malah ada kawan gerak, tak ada orang gerak, tak boleh bangun sendiri ke?
Tak sedar Ustaz. Ini bukan abid ni. Dia tak ada ilmu. Tak sedar. Carilah jalan untuk sedarkan diri. Jam ada apa kena. Ataupun kadang-kadang kita tak payah jam pun. Kita sebelum tidur tu baca 3 kul. Niat aku nak bangun sembahyang subuh, insya-Allah. Tapi jangan pula tidur pukul 4 nak bangun pukul 5. Lagak. Kerana tengok bola. Niat nak sembahyang subuh pukul 5.30 sembahyang jemaah. Bola habis pukul 4.30. Tidur dulu. Agak nak bangun. Hamba tak ke? Tak kena time. Niat betul dah tapi amalan itu salah. Nak tengok bola. Tak payahlah tengok siapa tak tidur. Baiklah kita rekod tengok lepas tu. Ataupun tanya kawan, siapa benar? Besar salah. Nah, kita nak tahu siapa benar siapa kalahnya. Nak seronok tu apa ni, rekodlah masa tu. Tapi sebaik-baiknya kita ni kalau dengan bola ni kena main. Kalau duduk tengok buat sakit urat je. Nah, tidur dah tak cukup, tidur dah gapo, ibadat rugi. Tiba-tiba orang lain boleh piala, kita boleh pening kepala. Saya tak tengok, minat sangat tapi malah tengok. Kalau ada orang main bola kat UAE tu, saya pergi main juga. Ada, biar kita sihat. Ni orang main bola sihat, kita sakit kepala, kita tak boleh rehat. Itu perangai orang malas tengok bola lah tu. Orang yang suka tengok bola, dia kata tu teori tak logik lah. Main tak ada suara tengok bola. Yalah, dia buat bola musim-musim kita Qiyamul Lail. Apa kerja? Nak suruh kita ni tak ada power. Musuh-musuh Islam nak suruh orang Islam tak ada power, beri hak benda-benda gini. Bola, puak, seronok. Dia orang Islam tak ada masa nak fikir. Kan? WhatsApp ni penipal juga. Kadang-kadang tengok kawan pun tak kenal. Ada ni mari tung-tung tu mari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, masuk ustaz. Ini muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi abid yang sebenar kita kena ada ilmu. Nak jadi abid yang sebenar kita kena niat segala amal. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni niat. Kalau tak niat walaupun duduk comel tak dapat pahala, rugi. Yang ketiga kena ikhlas. Jangan buat apa-apa kerana nak tunjuk-tunjuk. Terbatas segala kebaikan yang kita buat. Yang keempat yang saya sebut tadi ialah kita kena berterusan sentiasa sabar melakukan kebaikan-kebaikan. Ini dia panggil abid, seorang ahli ibadat. Allahumma ja'alna minhum. Yang ketiga disebut al-hamidun. Al-hamidun. Hamid. Hamid ini ialah orang banyak menerima segala qada dan qadar Allah. Gauk tahu gauk? Alhamdulillah. Gauk ni kaki sakit. Bekak kaki, tak boleh nak jalan. Lepas tu masjid mari, alhamdulillah gauk pun mari. Mana lebih baik? Gauk tak mari masjid, gauk mari masjid. Kecoh dia. Allah, alhamdulillah, tapi sakit nak mari. Dia terima qada dan qadar Allah, tetapi dia tidak menyerah diri kerana sakit yang boleh juga lah. Kalau sakit sangat tak boleh mari nak kan? Boleh mari lagi, tapi dia kata dah sakit nak kan? Dia usaha lagi. Sebab Nabi SAW semasa dia nak mati, dia punya tubuh tu panas, gemetar, usaha lagi nak pergi masjid. Usaha lagi masjid. Bangun, jatuh. Lepas tu sang. Lama sahabat tunggu nak sembahyang Isyak, Nabi tak mari lagi. Lepas tu dia sedar ambil sembahyang. Ambil sembahyang, jatuh pula. Sahabat sampai pukul 2, pukul 3 pagi rasa dalam sirah sebut. Tunggu imam tak mari. Kita imam tak mari 2 minit, supah dah pada imam. Imam sakit perut sekejap, tak boleh tunggu dah. Apalah imam ni sakit perut sama. Ya Allah, sakit perut bukan kerja kita. Subhanallah. Tunggulah sikit imam. Kena tunggu imam ni.
Kena call ke, tanya khabar, sakit ke apa. Imam takkan dia tak tahu tugas dia. Kan, sampai subuh ni, tembak sikit lah. Dah, anak lepas azan, Kak Syakiri mari sini orang nak rakaat kedua dah. Dah. Siang orang baru sedar masa azan, buat apa azan? Tak payah azan sebab orang bangun belakang. Azan qomat. Jadi azan orang buka mata, dah qomat dah. Ni semih sikit. Nah, bukan semih. Ada macam masjid Asy-Syakirin. Saya buat 20 minit hingga 25 minit bagi ruang kepada kawan-kawan yang baru sedar masa azan. Kadang-kadang dia tak cukup tidur, dia nak cukup sampai azan pun dia nak bangun. Dia tengok bola kan, nak cukup azan bangun. Tiba-tiba azan tu qomat tu tak ada mari dah. Tak payah mari lah. Bagi ruang sikit. Bagi orang-orang yang kerja jauh, dia marah kepada orang yang qomat lewat. Jangan marah. Kalau qomat lewat, kita nak semayang cepat, kita start motor kereta, song pergi kat kerja dulu. Siapa tengah jalan orang qomat situ, berhenti kat situ. Jangan berhenti tepi jalan. Berhenti kat masjid mana-mana hak dekat, atau pergi Putrajaya sapa dulu. Lepas sahur pergi semayang dulu. Sebab di sini dia qomat lewat. Sebab apa qomat lewat? Nak jaga orang-orang lain yang baru sedar semasa azan itu untuk semayang. Dia tak boleh sedar terus lompat pergi masjid, dia kena masuk bilik air. Kalau sakit perut, buang dulu. Adalah masa sikit bagi dia. Bagi saya lah begitu saya rasa. Sebab zaman-zaman dulu pun masa panjang diberi kepada sembahyang subuh. Sebab itu setengah-setengah negara dia azan 2 kali. Supaya ingat, yang pertama tu nak bangkitkan, yang kedua untuk solat. Jadi muslimin muslimat sekalian, nak cerita pasal Hamid ni. Hamid ni orang terima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam tafsir. Kita bersyukur apa yang ada pada kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin gitu. Tapi dia tak serah bulat-bulat, dia ikhtiar dia semua sekali. Tapi kalau takdir gitu, Allahu Akbar, terimalah kan. Tapi selagi mana dia boleh buat kerja Allah dalam keadaan uzur dia pun dia buat. Tengok sahabat-sahabat kita, apa ayah-ayah kita duduk atas kursi, nak duduk bawah tak boleh dah, tapi mari juga. Kenapa dia mari sungguh? Ni orang yang hamidun, orang rasa bersyukur terhadap kurniaan Allah. Kalau orang tak boleh mari langsung tu baru nak mari, tak jadi kan. Orang tak boleh mari tu nak mari tak boleh mari dah, sebab dia duduk atas katil. Tapi yang tu haji yang duduk atas kursi, dia boleh mari lagi, ada peluang lagi, bahkan diberi 2 ganda kepada dia. Ganda dia solat jemaah, ganda susah payah dia. Kita tak masalah lompat kereta pun masuk, dia terpaksa kena bawa tongkat, kena ni. Banyak pahala yang diperolehi orang dia. Bahkan setengah-setengah saya jumpa dalam hadis-hadis menyebut orang yang umur 80 ke atas, kalau dia boleh umur 80 ke atas ni kira special bagi dia. Dia hidup pun Allah kata tutup dah fire dia. Tutup fire dah. Okey, mu masuk syurga. Buat tu sempena ke tak sempena tu ekstra bagi kamu. Ekstra bagi kamu. Haji berapa tahun umur dia sebelah sana tu? Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kita juga umur 80 ke atas supaya kita boleh selesa jami. Hidup kalau 80 ke atas dia main masjid lagi, tuan-tuan, ada benda. Amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga, hamidu. Yang keempat, as-saihun. Saihun ni orang yang banyak terbang, banyak jalan. Saih daripada siaha. Saha ya siaha. Siaha ni maknanya traveler, orang yang travel. Yang dimaksudkan saihun di sini ialah, kata ulama, ada beberapa perkara. Pertama, saih ni ialah as-saimun, orang yang berpuasa. Orang berpuasa dikira orang yang travel. Kenapa tuan-tuan? Puasa kena tinggal makan, puasa kena tinggal bini. Bukan mana tinggal bini tinggal kerja dengan bini. Nah, tak boleh puasa.
makan, minum, kerja dengan bini kena tinggal. Macam orang pergi musafir. Dia panggil syair. Siyahu ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam. Perjalanan hidup, pengembaraan umatku ialah berpuasa. Kan? Tengok orang berpuasa. Kalau kita pergi jalan jauh-jauh, tengok orang susah di Somalia, tengok orang susah kat situ, Allah sedihnya. Kita puasa, tengok orang susah, aku susah juga. Nah, aku tak boleh makan, ada duit tak boleh makan, ada bini tak boleh tidur bersama, macam orang susah juga. Jadi siaha. Orang yang mukmin yang sebenar ialah orang yang saihun, yang berpuasa, dan dengan puasa dia tahan sungguh-sungguh puasa dia daripada makan, minum dan segala perkara yang boleh membatalkan puasa. Cakap sekarang ni di akhir-akhir Ramadan ni tuan-tuan, cabaran yang cukup besar kepada kita. Allah uji kita. Pasal nak marah orang. Tengok salah belaka orang. Tak. Sikit je salah kita tak tahan dah marah. Sedangkan orang yang berpuasa ini, antara sifat dia tahan marah, antara sifat dia suka maaf pada orang. Surah maaf orang. Dalam ayat yang saya sebut tadi dah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang bertakwa ni orang yang sentiasa infak semasa senang dan semasa susah. Wal kadhiminal ghaidha, orang tahan marah. Sekarang ni Allah uji kita panas-panas ni, masa puasa ni nak marah sangat. Ada. Semalam Masjid Syakiri kena marah. Sebab apa? Tak cukup makan sahur. Nah, biasa tak ramai semalam, bukan semalam, malam kemarin. Malam ni kita banyak pula, tak ada orang pula. Tak kena sama. Malam kemarin sebab 21 orang mari kejar ramai. Kita dengan Allah ni nak fikir-fikir. Nabi tak kira 21, dia buat 10 terakhir ni, dia kejar belaka. Kita kejar, orang kata ganjil. Yang pastinya ganjil, tapi tidak pasti, kemungkinan ganjil, kemungkinan juga genap. Jadi kita nak cari hak ganjil, kemungkinan besar tu lah. Saya punya besar. Kalau tak situ kena ni, rugi kita. Buat belaka 10. Jadi bila 21 nasi tak cukup sahur. Bila 22 nasi lebih. Payah juga nak ajar. Malam ni kena banyak nasi. Lepas tu dia tengok malam kemarin tak ada, dia tak mari dah masjid. Mari masjid Rahimah pula. Lepas tu lebih juga nasi. Payah juga nak jaga. Kena marah semua kita ni. Bila kena marah, sifat orang baik ialah dia tahan marah. Senyum je lah. Bukan masalah saya, masalah dia tak boleh makan. Saya tak boleh makan, saya balik kat rumah. Masalah dia marah saya sebab dia. Jadi kita jangan jadi isu pada kita. Maaf ya. Kita gitu pula. Maaf tuan, kami jangka 200 orang, tapi mari 300. Macam mana? Allah tak erti masjid. Maaf, terima kasih. Jangan bawa masalah kita sebab masalah dia. Kalau dia kata, mu tak erti, aku sedia pun mujur. Jadi masalah dia bawa kita. Pening kita. Jangan bawa masalah dia kepada kita. Cara kita tak nak ada masalah, pertama, tahan marah. Yang kedua, maafkan dia. Besar salah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Saya cuba belajar gitu tuan-tuan. Seronok hidup lah ni. Seronok hidup. Ada masalah pun. Masalah hak orang lain tu saya cuba selesai. Kata selesai, kerja Allah bukan kerja saya. Allah kata membuat. Bila kamu berjaya, alhamdulillah, hamidun. Bila tak berjaya, bukan kerjamu. Mu buat je. Buat je lah. Allah, seronok hidup. Sebab tu Allah kata, kita doa kan, dalam ayat Allah, wa yaqulu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Antara doa kan. Itu benda-benda yang sifat-sifat yang kita boleh dapat daripada hasil kehidupan. Baik, panjang cerita tu. Tengok lagi. Tu sa'ihin. Satu tafsirnya sa'ihun ni orang berpuasa. Satu lagi ialah orang jihad. Sa'ih ni orang jihad. Orang pergi mana-mana untuk berjuang, mencari ilmu. Jihad ilmu, jihad
cari hadis, cari tafsir dan seumpama, cari ulama nak belajar. Ni panggil sa'ihun juga. Itu di antara tafsir yang disebut makna sa'ihun. Jadi orang mukmin ni dia sifat dia tak boleh tak boleh hidup kalau buat satu amal tak ada ilmu, dia tak boleh nak beramal. Dia kena cari juga ilmu, cari juga keputusan. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak sebut pada bulan Ramadan 10 terakhir ni kepada kita yang tak biasa dengan bahasa Arab, kalau boleh kita jadi sa'ihun, orang yang berjuang mencari ilmu, nak faham Al-Quran dengan faham bahasa Arab. Ini satu perlu pada satu sa'ih, satu pengorbanan. Setengah-setengah orang dia pergi Yaman, pergi mana setahun, pergi belajar bahasa Arab je. Dia fokus masa dia, pengorbanan dia, kesungguhan dia cari belajar bahasa Arab, pergi Yaman, pergi Mesir, pergi mana, belajar sungguh-sungguh untuk faham. Kan? Untuk faham Quran. Rasanya tak lepas saya. Kalau saya baca Quran tak faham, rasa bersalah. Apatah lagi kita belajar hari ini, ada ulama mengatakan as-sa'ihun itu ialah orang yang keluar mencari ilmu semata-mata untuk nak faham amalan-amalan dia. Maksudlah Quran. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, ar-raqi'un as-sajidun. Ar-raqi'. Raqi' ialah orang yang semayang. Dia panggil raqi'un. Sajidun ialah orang yang semayang. Tuan-tuan, saya nak tanya, sama ada nak jawab ke ataupun saya jawab, terserahlah. Apa beza raqaq dengan sujud? Okey. Kalau boleh jawab, saya bagi cermin mata. Siapa tak tahu. Pak ni tak nak bagi sebab anak punya. Nah, raqaq dengan sujud istilah yang berlainan. Raqaq gini ya, kita raqaq lah. Sujud atas tanah, atas bumi. Raqaq tunduk. Soalannya, kenapa yang ni raqaq, kenapa yang tu sujud? Apa kaitan dan apa beza? Dua tu lain-lain. Semasa raqaq dikaitkan dengan rububiyah. Rububiyah. Semasa sujud dikaitkan dengan uluhiyah. Uluhiyah ada belaka, tapi semasa raqaq ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan penerimaan kita terhadap kebesaran Allah. Allah buat langit. Allah. Siapa yang buat langit? Rabb. Allah, rububiyah. Siapa buat bumi? Allah, rububiyah. Siapa buat angin? Allah, rububiyah. Siapa buat rezeki? Allah, rububiyah. Siapa buat kamu? Allah, rububiyah. Maka dia tunduk raqaq pada Allah SWT, mengiktiraf dan menyatakan hebatnya Allah. Sebab tu semasa raqaq kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Perkataan azim itu dikaitkan dengan rububiyah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Subhana rabbiyal azim. Bila kita tengok orang buat satu benda yang orang lain tak buat, dia hebat, kita kata azim anta. Azim anta. Maknanya raqaq itu dikaitkan dengan penerimaan kita terhadap Allah dari sudut ciptaan dia, ketuhanan pada Allah Subhanahu wa taala. Pak kita raqaq, kan? Mengiyakan. Bila mengiyakan, kita i'tidal. Ni bab semayang lah. Kita i'tidal. I'tidal ini kita berjanji untuk melakukan segala jenis amal ibadat secara adil. Sebab tu i'tidal daripada adil. Bangun, melihat dunia, buat kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. I'tidal. Dan lepas i'tidal kita sujud. Kita sujud menyerah diri kepada Allah. Engkaulah yang menentukan nasib untuk aku, ya Allah. Aku adalah asalnya tanah dan aku kembali sujud kepada tempat aku ini. Maka Allah lah Al-A'la, Tuhan yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Dia tak kata subhana rabbiyal azim. Itu beza antara raqaq dan sujud. Sebab itu bila kita sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat,
Rokok dikaitkan dengan rokok, apa makna? Dikaitkan dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengiyakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kita kena faham. Istilah-istilah semaya yang digunakan kita kena faham. Kalau tidak kita tak ada ikatan. Kan? Rokok tidak antara dua sujud, sajdatan yang dipanggil tahiyah. Apa makna tahiyah? Saya buat kursus solat, saya ceritakan semua fi'li qauli, jenama-jenama yang ada dalam sembahyang supaya kita terasa. Kita baca tahiyat kita terasa, kita baca kunut. Apa makna kunut? Nah, kunut maknanya tunduk, taat setia. Gitu. Baik muslimin muslimat, maknanya rakaat dan sujud ini yang ke-6. Yang ke 1 2 3 4 5 6. Yang ke-7, al-amiruna bil ma'ruf. Orang mukmin yang Allah confirm dia masuk syurga, dia buat kerja amal ma'ruf. Amal ma'ruf tak ceritalah kan, orang biasa dengar. Wan nahuna 'anil munkar. Orang yang nahi. Orang yang ada benda tak baik, dia halang, dia tahan, dia minta berhenti. Orang-orang anak-anak main mercung masa Ramadan, kat sini tak tahu. Kalau kat Nurul, ya Allah, imam baca Quran tak dengar, yang dengar ialah mercung. Siapa yang jual? Anak-anak orang Islam. Siapa yang main? Anak-anak orang Islam. Siapa yang lepas anak-anak tu? Mak ayah. Di mana mak ayah? Duduk semayang. Tak ada. Kemana anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah yang membiarkan anak-anak? Anak-anak pertama terdedah dengan bahaya. Yang kedua, duk sokong orang-orang yang buat mercung. Dia tak payah jual, kita bunuh diri sendiri, kita binasakan peluang-peluang ibadat anak-anak cucu kita. Oleh sebab itu saya merasakan amal ma'ruf nahi mungkar dalam bab mercung pun satu kerja besar dalam hidup kita. Yang ke-9 ialah yang terakhir, wal hafizuna li hududillah. Hafiz ini ialah hafaz, jaga, hafal bagi hudud Allah. Hudud ni hak Tuhan. Hudud ni pagar. Kalau orang pergi sampai sini berhenti lah. Allah kata berhenti sini, kita kena berhenti lah. Tapi tak berhenti juga. Nah, hudud semayang, hudud. Dia ada waktu zuhur, hak dia pukul berapa, itu hudud. Ada kita dengan perempuan, ada hudud. Nah, kita tak boleh bercakap dengan perempuan sampai mu lihat mataku, aku lihat mataku. Kan? Ni orang putih. Orang putih dia kalau tak cakap dengan perempuan tengok mata, tak sah. Kita orang Melayu ikut orang putih. Nah, how are you, terus ke mata. Nabi kata an-nazratu sahmun min sihami iblis. Melihat secara direct kepada mata wanita itu adalah satu panahan daripada panahan iblis, panahan beracun. Jadi tapi bila dah biasa tak apa. Nah, saya tak boleh tengok. Nah, tengok kau orang puan acak-acak tak boleh. Nah, teringat kau orang rumah. Jadi tak boleh. Nah, sebab memang Tuhan buat. Tapi bagi orang yang biasa dengan cara-cara hak Tuhan tak suruh, tak ada masalah dia. Iyalah dia masalah salam, tak ada masalah dah. Dah. Cuba buat hak Tuhan larang tu banyak-banyak. Jadi tak ada masalah. Jadi hak masalahnya orang yang beriman ni Allah kata kena hafizun, kena jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Benda ni disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina apa ni? Ghaddul basar, tunduk pandangan terhadap benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hudud-hudud Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ada hudud dia. Dia nak balik rumah bila, dia hudud-hudud Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kalau kita sebut hudud Allah, kita fikir potong tangan, kita fikir
minum arak. Bukan, itu memang hak besar-besar. Hak kecil-kecil ni kita kena jaga juga. Nak jadi hak besar terjaga, kecil-kecil mesti jaga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah sebut satu at-taibun, apakah kita telah bertaubat? Bila sebut Allah al-abidun, cukupkah kita ibadat? Bila Allah sebut al-hamidun, kita terima tak segala qada dan qada Allah? As-saihun, kita lengkap dah dari sudut puasa kita, saya dan tuan-tuan, dan juga ilmu kita lengkap dah? Ar-raqi'un, kita faham tak semayang kita? Rakaat kita memang betul, tepat tak dari sudut kehendak Allah? Sajidun, sujud kita ni sujud yang betul ke tak? Semayang kita ni ke saja sujud-sujud je, tak ada perasaan. Al-amiruna bil ma'ruf, kita suruh dak orang buat baik, keluarga kita, anak kita. Wan nahuna 'anil munkar, kita kena cek. Kalau semua ini ada dalam hidup kita, kita jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, Allah kata wa basyiril mu'minin, inilah orang mukmin yang sebenar. Beri khabar gembira kalau orang pergi berjuang di jalan Allah, mati ataupun menang, dia adalah satu bayaran daripada Allah, syurga. Kita yang buat macam ni 9 perkara ni, bayaran juga syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang mukmin, sama ada yang berjuang di jalan Allah ataupun menjaga diri sebagai seorang yang bertaubat ya Allah, seorang abid yang benar-benar faham ya Allah, seorang yang hamid, seorang yang sa'ih, seorang yang raqi', seorang yang sajid, seorang yang amiruna bil ma'ruf, seorang yang nahu 'anil munkar, seorang yang hafizuna li hududillah. Allahumma ajma' jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, kumpulkanlah dalam majlis kami ini, jadikanlah kami orang yang Engkau rahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana, ya Allah, terimalah daripada kami ya Allah puasa kami, wa a'malina, dan semua amal-amal baik kami ya Allah. Wahfazna wahfaz al-muslimin wal muslimat fi masyarikil ardi wa magharibiha. Ya Allah, peliharalah kaum muslimin muslimat di sini dan di mana saja mereka berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah Islam, dakwah Islam. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Ya Allah, bantulah para pejuang di seluruh tempat ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.